Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita nak buat ulasan perlawanan antara Perak versus JDT dalam separuh akhir pertama Piala Malaysia, yang mana JDT menang 4-1 hasil jaringan Oscar Arribas, Arif Aiman, Syarul Saad dan juga Nazmi Faiz, manakala gol pasukan Perak dijaringkan oleh Lucho. Untuk game ni kalau kita lihat, memang Perak menampilkan satu corak permainan yang agresif. Mereka bermain secara fizikal, pressing mereka di kawasan JDT menjadi, dan beberapa kali JDT mengalami kesukaran untuk progress the ball dengan hantaran-hantaran di kawasan mereka sendiri. Bahkan kalau kita lihat, gol Lucho adalah berpunca daripada kesilapan yang dilakukan oleh Syarul Saad yang cuba untuk progress the ball, tetapi pressing awal yang dilakukan oleh Wan Z Haikal berjaya untuk intercept that ball dan juga menjadikan keadaan counter attack lah. Bahkan kalau kita lihat, ada lagi beberapa gerakan yang mana ada Jody Ahmad passing berjaya di intercept dan hampir menyebabkan Perak berjaya ada peluang untuk melakukan percubaan. So boleh dikatakan pressing yang dilakukan oleh pasukan Perak di kawasan JDT sendiri di bahagian bawah, sebab kita tahu JDT memang main build-up dari bawah, agak menjadilah yang membolehkan Perak ada beberapa peluang yang boleh disudahkan. Cumanya dari segi execution, daripada segi sharpness ataupun ketajaman, Perak masih lagi boleh perbaikilah untuk game ni. Dan kalau kita lihat juga di second half, memang JDT banyak telah menukar pemain-pemain utama mereka dengan membawa masuk pemain-pemain yang kedua lah, seperti Nazmi Faiz, Kunimoto, lepas tu bawa masuk Syarul Saad, bawa masuk Sumareh dan sebagainya, termasuk Safi Rahim, agar pemain-pemain utama boleh berehat, sebab selepas ni mereka akan terbang ataupun fly ke Korea lah untuk saingan AFC Champions League. Jadi memang satu percaturan yang bijak dari Tano Solari lah, and jadi benda ni best lah kalau kita lihat untuk game ni. Dan lagi satu, sebenarnya sukar juga kita nak tengok 3 pemain lokal untuk JDT score the goal. Semalam 3 pemain tempatan score hampir ke semua gol bagi pasukan JDT, hanya satu daripada pemain import. So benda tu agak bagus lah, and benda tu memang menarik perhatian. Dan kalau kita lihat game ni pun ada beberapa kontroversi juga. Contohnya macam Lucho tampak Matt Davis tapi tak kena kad merah. Lepas tu gol Nazmi Faiz, sama ada dia dalam offside ataupun tak, and jadi benda tu ada kontroversi lah. Tetapi benda-benda kontroversi ni kita letak tepi, sebab kita nak cerita lebih kepada gameplay sahaja. So tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan JDT. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan JDT lah pada perlawanan ni? Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan JDT adalah bagaimana mereka punya strike force membentuk combination play yang bagus di bahagian hadapan sewaktu first half, iaitu gandingan Arif Aiman, Bekson, Heberty dan juga Forestry. Bagaimana mereka overload di bahagian central area dan bagaimana mereka overload di dalam kawasan di box untuk mereka membentuk combination play yang bagus bagi melakukan penetration ke arah gawang pasukan Perak dan masuk ke dalam kotak penalti. Dan untuk game ni memang Bekson dan juga Forestry tak skor, tetapi Forestry adalah skor satu tapi offside kan. Tetapi apa peranan yang dimainkan oleh Bekson pada perlawanan ni adalah lebih banyak bergerak daripada kawasan yang bukan di kawasan number 9, yang mana dia banyak drop lebih deeper dan lebih banyak create peluang ataupun cipta peluang kepada teammate dia untuk dia buka ruang. Kalau kita lihat untuk game ni, memang ada banyaklah gerakan-gerakan yang melibatkan Bekson adalah bermula apabila Bekson drop lebih deeper untuk dia create peluang kepada pemain di bahagian hadapan. Jadi banyak combination play yang bermula adalah daripada Bekson dengan permulaan dari bahagian di kawasan tengah, dan dia sendiri yang akan masuk ke dalam di box. So itu adalah peranan yang menarik sebenarnya dimainkan oleh Bekson. Even adalah beberapa situasi yang mana Bekson juga ada dalam kawasan kotak penalti dan dia juga ada beberapa peluang. Salah satu peluang dia di save oleh Farhan, salah satu lagi peluang terkena palang. So benda tu memang kita boleh nampak lah corak permainan yang dimainkan oleh Bekson untuk game ni bukan lebih kepada striker to lane ataupun striker number 9 untuk score the goal, tetapi dia lebih banyak bergerak untuk create kepada pemain-pemain di bahagian hadapan yang lain seperti Forestry
si ataupun Heberty untuk masuk ke dalam D-box, dan dia adalah orang yang create bola dengan turun lebih bawah untuk collect the ball di kawasan tengah, dan dia progress the ball untuk penetrate kawasan area D-box pasukan Perak lah. Dan hasilnya apa? Hasilnya Bekson ada satu assist lah kepada Nazmi Faiz, dan assist tersebut boleh dikatakan world class assist sebab bola tu ketepatan hantaran dia, ball placement dia bagus. Lepas tu dia punya accuracy pun bagus, dan dia punya bola tu tak terlalu laju dan tak terlalu slow. Boleh dikatakan overall bola yang dihantar kepada Nazmi Faiz tu memang cukup. Memang orang kata apa, power dia tu memang on point lah untuk Nazmi Faiz dapatkan bola tersebut. So boleh dikatakan peranan yang dimainkan oleh Bekson untuk create space, untuk create chance dan sebagainya adalah satu peranan yang bagus lah dimainkan oleh Bekson. Manakala untuk Heberty dan juga Forestry, mereka berdua ni adalah lebih kepada untuk menyeimbangkan bahagian kanan dan kiri pasukan JDT. Bermaksud di sini adalah Heberty dia lebih kepada kedudukan di half space belah kanan, dia lebih kepada untuk memberi support kepada Arif Aiman yang exploit pemain ataupun kawasan Perak di kawasan kanan, dan manakala Forestry adalah untuk berada di half space kiri untuk membantu Oscar Arribas yang bermain dengan ofensif sebagai left back lah. So Oscar Arribas akan lebih untuk hold the touchline, manakala untuk Forestry lebih kepada untuk stay in the half space untuk connect dengan Oscar Arribas. So benda tu bagus, jadi banyak choice lah untuk JDT menyerang. So setiap kali JDT menyerang di bahagian kanan ataupun kiri, akan ada 2 ataupun 3 players yang akan memberi support kepada pemain yang berada di bahagian wide area. So Arif Aiman akan sentiasa dapat daripada support daripada Heberty, Forestry pula akan memberi support kepada Oscar Arribas. Dan dalam pada masa yang sama, daripada segi corak permainan pasukan JDT yang letak 2 player di kawasan wide area seorang dan half space seorang di kanan dan kiri, mereka membolehkan mereka ada option yang banyak untuk mereka change side ataupun melakukan pertukaran daripada satu sisi. Sebagai contoh kita ambil adalah gol pertama daripada Oscar Arribas, yang mana Oscar Arribas daripada bahagian kiri JDT attack dan JDT change side Oscar Arribas kepada Heberty yang berada di kanan, dan Heberty dia lambung balik ke jalan D-box apabila Oscar Arribas buat larian into the D-box dan melakukan tandukan. So benda tu positif lah bila JDT bermain dengan 2 corak macam tu. Daripada segi attacking wise, mereka ada satu corak permainan yang boleh memberi support dan juga keseimbangan sama ada di kanan dan kiri, dan mereka ada choice untuk open the game sama ada kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan yang paling penting di bahagian tengah pun ada connector dia, sama ada daripada orang kata apa, Bekson yang drop lebih deeper, ataupun Arif Aiman ataupun Hong Wan ataupun Afiq Fazail yang naik lebih tinggi. Jadi itu untuk first half lah kita boleh nampak. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita lihat untuk game ni, JDT sebenarnya bermain dengan bagus di bahagian pertahanan. Bahagian pertahanan sebenarnya tak banyak perubahan yang berlaku. Kalau kita lihat apa yang dimainkan oleh JDT adalah sama seperti mana game-game yang lain, iaitu JDT akan bentuk back 3 sama ada Matt Davis, Feroz dan juga Jordi Amat. Adapun mereka akan membebaskan fullback mereka, Matt Davis dan juga Oscar Arribas untuk naik lebih ofensif, naik lebih tinggi, dan mereka akan bentuk back 3 dengan Hong Wan akan drop between the 2 centre back lah dalam membantu ball progression. Cumanya apa yang menarik adalah daripada segi konsistensi yang ditunjukkan oleh pasukan JDT di bahagian bawah. Apabila mereka melakukan build up, mereka juga mensasarkan lebih kepada Jordi Amat untuk memecah ataupun untuk passing the break ataupun breaking line lah dari bahagian bawah dengan hantaran-hantaran jauh dia. Dan kalau kita lihat, banyak hantaran-hantaran jauh yang dilakukan oleh Jordi Amat pada perlawanan ni agak efisien dan berjaya untuk meletakkan bola di bahagian hadapan dengan sangat accurate lah. Dan salah satunya assist yang dilakukan oleh Jordi Amat adalah gol daripada Arif Aiman, yang mana satu larian yang bagus dilakukan oleh Arif Aiman dan satu hantaran jauh yang dilakukan oleh Jordi Amat yang berkualiti. Arif Aiman boleh dikatakan no angle, tak ada sudut, berjaya untuk meletakkan bola di dalam gawang. So benda tu positif lah. Untuk game ni memang Arif Aiman bertindak dengan sangat bagus. Dia buat larian, dia beat kawasan kanan pasukan Perak tu dengan mudah yang dikawal oleh Afif Ashraf. And jadi benda tu
memang kita boleh nampak lah. Dan Arif Aiman untuk game ni pun dia ada cipta beberapa peluang, tapi sayang contohnya macam assist dia kepada Backson dan sebagainya gagal disudahkan dengan baik. Tetapi the quality of passing daripada long range yang dilakukan oleh Jody Ahmad tu memang marvelous lah, memang superb. Itu yang kita suka lah. Dan daripada segi defensive side, memang untuk game ni JDT agak lebih kepada defend, yang mana defensive structure mereka memang bagus. Yang mana kalau kita tengok Afiq Fazai dan juga Hong Wan untuk game ni first half memang mereka lebih kepada fizikal dan mereka lebih kepada untuk melakukan, orang kata apa, menahan diri mereka daripada pressing yang dilakukan oleh pasukan Perak lah, dan benda tu efektif. Dan di second half berlakunya pertukaran, still lagi bawa masuk Safiq Rahim dan sebagainya pun mampu memberikan satu dimensi yang bagus kepada bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan JDT. Overall memang JDT main bagus, mereka ada peluang, mereka berjaya execute dan mereka tahu kelemahan pasukan Perak adalah daripada segi area duel. So kalau kita lihat area duel, dua gol pasukan JDT berjaya skor, satu daripada Oscar Aribas dan satu daripada Syarul Saad. So benda tu positif untuk pasukan JDT untuk skor from the corner lah. Dan yang terakhir, benda yang positif adalah kita boleh nampak pertukaran yang dilakukan di second half, bawa masuk pemain-pemain yang Syarul Saad baru lega pada injured, membolehkan dia dapat confident dan keyakinan balik. Nazmi Faiz score the goal dengan satu pinpoint yang lawa, and so benda tu positif lah untuk memberikan keyakinan kepada mereka. Safiq Rahim walaupun pemain veteran tetapi masih lagi menunjukkan gameplay yang bagus. Kunimoto mampu beraksi dengan baik, cumanya Sumareh kurang sikit lah. Cumanya kelemahan yang boleh dibaiki oleh pasukan JDT untuk game ni, mungkin pada next game mereka perlu manfaatkan setiap peluang yang ada, sebab daripada segi execution ataupun fitness, finishing, mereka boleh dikatakan agak mensiasatkan peluang yang ada. So mereka boleh baiki lagi lah, sebab lawan dengan tim yang hebat di AFC Champions League, setiap peluang yang ada itu adalah keemasan. Kalau gagal sudahkan peluang tersebut, mungkin menyebabkan tim kita tak dapat point ataupun hanya seri. So benda tu mereka perlu untuk lebih tajam di hadapan gawang. Yang kedua adalah mereka perlu elakkan daripada segi defensive error yang mereka lakukan dalam fasa build-up, iaitu daripada segi passing dan sebagainya. Sebab semalam apabila mereka di pressing, mereka agak mudah buat hantaran-hantaran yang mudah untuk di-intercept oleh pemain-pemain Perak yang bermain dengan high intensity dan juga pressing. Jadi benda tu yang perlu untuk JDT perbaiki daripada segi defensive error. Untuk Sihan, dia pun save beberapa percubaan, so benda tu bagus lah. Jadi benda tu yang perlu JDT elakkan. Untuk Perak, sebenarnya Perak kita boleh puji dengan numbers of young player, mereka bermain dengan baik lah. Pemain-pemain muda mereka macam Aiman Yusni dan Shivan Pillai yang bermain di bahagian pertahanan, dan cubanya mereka perlu baiki daripada segi defensive shape. Yang pertama adalah daripada segi mereka perebutan bola di udara. Bukan kali pertama, overall this season mereka boleh dikatakan daripada segi perebutan bola di udara mereka agak kurang untuk orang kata apa, challenge the ball. So benda tu mereka perlu perbaiki. Yang kedua, mereka perlu perbaiki juga daripada segi decision wise dan juga daripada segi strike force mereka. Apabila ada peluang, mereka perlu lebih memanfaatkan. Yang ketiga adalah daripada segi situasi set pieces, yang mana mereka dapat set pieces malam, memang mereka target untuk score the goal, tapi mereka gagal untuk execute from the set piece. Jadi benda tu agak merugikan, even mereka ada peluang yang cerah lah. Itu yang ketiga. Dan yang kita boleh puji sebenarnya untuk pasukan Perak, mereka bermain dengan high pressing yang bagus. Antara player yang buat pressing yang bagus, Sandi Afolabi, dia ada physical dan sebagainya, memang dia main agresif. Lepas tu Wan Z Haikal dan sebagainya, mereka memang main bagus. Aiman Yusni di kanan, cumanya di bahagian kiri, Afiq Ashraf dia gagal bendua, dia lambat settle down dalam 15 minutes tu, menyebabkan 2 gol berpunca daripada sudut dia. Walaupun Wan Z Haikal turun untuk bantu track back, tapi gagal still lagi untuk bertahan dengan baik lah. So benda tu memang pasukan Perak kena baiki lah. Cumanya daripada segi stamina ataupun fitness, pasukan Perak sebenarnya sama kualiti fitness dengan pemain-pemain JDT. So that is a good thing, sebab tak banyak pemain-pemain ataupun pasukan dalam Liga Malaysia ni yang boleh saingi tahap fitness JDT, yang stamina, yang boleh keep running in 90 minutes dalam 90 minit. So benda tu positif lah. Mungkin dalam masa 2-3 tahun Perak boleh jadi bombastic lah, sebab mereka banyak guna player muda kan. So mereka mungkin boleh cipta nama macam Farid Istizham, Aiman Yusni, Shivan Pillai, Azalin, lepas tu banyak lagi Siu Sonong dan sebagainya.
Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.